Okay, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Kata-kata mu'allif wa kullama wahadta ba'ala laka asyirku fatujaddidu lahu fi kulli sa'atin wa waqtin tauhidan wa imanan. Berat tu. Cara dia cakap Bismillahirrahmanirrahim, maksud dia setiap kali kamu bertauhid, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terzahir bagimu akan segala syirik tersebut. Lalu kamu memperbaharui semula baginya dalam perhubungan kehambaan kepadanya pada setiap saat dan waktu akan ketauhidan dan keimanan. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kalau kita tengok Zahir dia tu macam pelik kan? Bila kita mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, justru zahir pada kita kesyirikan. Lalu kita disuruh untuk memperbarui tauhid kita pada setiap saat dan setiap waktu. Jadi kalau orang yang baca sekadar, dia akan salah faham dan menuduh macam-macam kepada mu'allif. Maka kalau kita tengok taklid daripada kawan saya ni, dia kata apa? Iaitu ia sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menyuruh ke arah memperbarui iman dengan ucapan kalimah syahadat. Jadi memang kita dituntut untuk sentiasa tajdidus syahadat. Tajdidus syahadat ni apa? Memperbarui syahadat kita supaya kita kekal dalam keimanan. Kerana kita kadang tak sedar riak itu masuk di dalam hati kita, dan kita tahu riak itu adalah sebenarnya apa yang dipanggil dengan syirik khafi, iaitu kesyirikan yang sama. Jadi kita sentiasa dengan mengucap kalimah syahadat, iaitu kita sentiasa memperbarui syahadat kita. Lalu dia sebut sendiri dia sudah tentulah dengan menghayati maknanya. Syahadah ni tak cukup dengan lisan lidah bunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi tidak membawa makna. Tidak. Dia perlu kepada apa? Dia perlu kepada menghayati maknanya. Ini yang kalau kita belajar dalam ilmu akidah dan puan-puan, dalam Ummul Barahim yang telah kita khatamkan, kan? Kita dah khatamkan. Apa yang kita khatamkan? Iaitu yang dipanggil dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kitab berjudul Ummul Barahim, di belakang dia atau Aqidatus Sughra. Ini yang kita khatam dulu, Aqidatus Sughra, warna kuning kalau tak salah, beberapa tahun lepas, di mana dia sebut Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, dia kata iaitu fa'ala akhirin, maka wajib atas orang yang berakal an yukthira, untuk memperbanyak min zikriha, menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya hatta tamtazija, sehingga dia menjadi sebati filamihi filahmihi wa dammihi, di dalam daging dan darahnya. Jadi dia kalimat tauhid itu masuk menjadi sebati dengan darah dan daging dia, dan juga mustahdiran, dengan menghadirkan limahtawat min aqaidil iman, dari apa yang terkandung di dalam akidah iman. Ingat dalam kitab Ummul Barahim tersebut. Jadi bila kita berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, kita ingat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti apa? Allah wujud, tidak baqa, mukhalafatul lil hawa nafsi, yamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah iradah, ilmun hayat, sama basar kalam. Ini kita ingat dan kita masukkan, hadirkan dalam hati kita bila kita berzikir. Bukan hanya mengucap la ilaha illallah tapi seolah tak ada makna. La ilaha illallah tapi justru dia rasa sombong. La ilaha illallah tapi dia merasa dia yang paling beriman, dia yang paling hebat, dia yang paling alim, dia yang paling. Ini semua adalah perkara yang menyebabkan lahirnya syirik khafi atau dipanggil dengan riya. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Setiap pembaharuan ini menunjukkan ada tahap-tahap ketauhidan yang tinggi yang tiada batasnya. Ia sesuai juga dengan riwayat atau hadis riwayat Imam Al-Bazzar di 292
Dan Al-Imam At-Tabrani meninggal 360 berkenaan sahabat bernama Harithah radhiyallahu anhu yang mana hakikat imam dia seolah-olah telah melihat syurga dan neraka, bahkan melihat kampuran arasy Allah Azza wa Jalla. Kerana hadis itu dia tak sebut di sini. Tapi hadis tersebut apabila ditanya bagaimana imanmu, ya Harith, bagaimana imanmu? Jadi bagi dia sangat tanya, disebutlah bahawa dia seolah-olah ini telah melihat syurga dan neraka. Apa yang maksud seolah-olah melihat syurga? Tak, dia tak lihat, tapi seolah-olah sudah melihat. Ini kita panggil. Maksudnya apa? Hadir baginya. Hati tersebut sudah hadir baginya kepada hakikat tauhid tersebut. Hadir baginya kekhusyukan. Hadir baginya bahawa dia ini hamba yang tak ada apa-apa sama sekali melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan, yang menjadikan segala gelak gerinya. Jadi orang yang macam ni yang dipanggil dengan sudah tenggelam dalam ketauhidan af'al Allah SWT, iaitu menyucikan atau mengisahkan Allah dalam segala perbuatannya. Ibarat Imam Sanusi rahimahullah ta'ala dalam ilmu akidah sendiri, iaitu tidak ada pergerakan, tidak ada diam, melainkan semuanya atas perbuatan Allah SWT, melainkan semuanya atas izin Allah SWT. Hadirin wal hadirat Allah. Ini yang disebutkan dengan hakikat. Ilmu hakikat tersebut seperti itu. Lalu dia sebut di sini, iaitu wa kullama kharajta anhum zada iman yakinka atau imanuka. Yang bermaksud apa? Yaitu zada imanuka. Setiap kali kamu keluar daripada mereka makhluk, maka akan bertambah iman. Maksud setiap kali kita keluar daripada makhluk, kita keluar daripada mulahadatul makhluqi. Mulahadatul makhluqi itu apa? Iaitu melirik dan memperhatikan makhluk dengan harapan makhluk melihat kita. Mulahadatul makhluqi. Riak ni kan kalau kita buat sesuatu kan kita nak orang tengok. Jadi orang yang betul-betul beriman justru orang tak nampak dia tu orang yang soleh. Mungkin nampak macam biasa. Hakikatnya dia kalau solat, Masya Allah, istiqamah. Dia kalau ibadah, Masya Allah, dia orang yang betul-betul, iaitu kalau dikatakan solat 100 rakaat tahajud tu, dia solat tu, orang tak tahu yang dia solat 100 rakaat tahajud. Inilah yang dinamakan hakikat iman yang sebenar. Di mana dia tidak mencari pujian manusia. Dia tidak mencari iaitu kekaguman manusia. Sebab itu kita ni dia beza. Dalam ahli politik dia memang kalau bagi sesuatu dia nak kena tunjuk untuk dapat voting, sebab dia mencari voting. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjauhi riya, orang ingat dia ni orang yang tidak soleh. Tapi hakikat di sisi Allah dia orang yang istiqamah. Dia buat hanya tertutup dengan dengan dekat rumah dia, tak ada orang tahu, tak ada orang tengok. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang dipanggil dengan iaitu menambahkan iman dengan apa? Iaitu dengan semakin menjauhi daripada riya dan takabur. Ini juga dapat dipahami tuan-tuan dan puan-puan, iaitu iman ini yazid wa yanqus. Iman ini boleh bertambah dan boleh berkurang. Ini yang juga kita telah bahas dalam perbahasan akidah. Cuma iman bertambah dan kurang itu bukan keyakinan. Yakin itu tetap statik. Yakin itu statik. Kerana kalau orang dah tak yakin berarti kufur kan. Dengan lebih kurang situ. Cuma bertambahnya iman adalah dengan bertambahnya ketaatan. Kan? Berkurangnya iman adalah dengan berkurangnya ketaatan. Ibarat dia percaya tapi dia malas nak buat. Berarti iman dia lemah. Kerana dia masih percaya Allah. Cuma kerana dia tidak syuhud di dalam hati dia, tidak menyaksikan di dalam hatinya kebenaran Allah SWT itu dihadirkan pada setiap saat. Kan ada orang dia percaya, dia tahu Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain dia. Dia tahu Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasul Allah. Dia percaya 100%, tak ada keraguan sama sekali. Tapi kerana dia suka uha-uha,
Masih suka bawa ni, masih suka maksiat, masih suka benda-benda yang lahir ini menyebabkan malah solat, malah puasa, malah ibadat. Bulan nanti nak taubat, semuanya delay lah, semuanya lambat lah, semuanya muda lagi tak apa, dah tua nanti kita taubat ke, kan? Contohnya, perkara-perkara ini menyebabkan iman dia semakin rendah. Pertama dia cakap gitu, buat maksiat, tak solat, tak apa, masih percaya. Makin tipis, makin tipis, makin tipis, makin tipis, makin tipis, sampai suatu saat boleh hilang, bukan dia boleh. Macam contoh yang saya beri, ada orang, waktu di Indonesia tu saya baca surat khabar Memo. Surat khabar Memo ni keluar cerita yang terpencil sahaja. Bukan terpencil, cerita-cerita yang bersifat tentang orang ni buat jahat ni lah, bunuh lah, inilah, anak ni lah, bapak ni lah, mak ni lah, macam-macam. Macam tu lah. So ada satu kes tu, iaitu ada seorang perempuan yang dulunya pernah menghafal Quran. Dia orang macam tu. Santriwati yang solehah. Pergi ke universiti, pergi belajar di universiti Islam. Tapi Islam di Indonesia ni kadang-kadang tak ada Islami sangat, sebab ialah di situ ada pemikiran liberalismnya, ada pemikiran sebab Indonesia bebas. Jadi intelektual mereka bebas. Jadi itu benda yang berlaku lah di sana, realiti di sana. So cerita dia, perempuan ni tak pernah tengok lelaki, dah duduk dengan lelaki, dah jumpa lelaki, lepas tu berkapal, dah berkapal terjadi perkara yang diharamkan. Akhirnya dia pun hamil, lepas hamil dia pergi abortion, lepas pergi abortion, lepas tu lelaki dia tinggalkan dia pun depression, pelajaran dia jatuh, beasiswa dia kena tarik, lepas beasiswa kena tarik, last-last jadi prostitute. Dan ini menyebabkan dia jadi rosak. Bila dia diwawancara, dia kata dia dah terlalu banyak sangat buat maksiat, sampai kalau nak solat tu dia punya bulu roma ni naik. Takut dia, nak solat dia rasa takut. Dengan azan dia bulu roma naik sampai macam tu. Ini menunjukkan iman tu semakin lama makin rendah. Yang sampai suatu saat, na'udzubillah min zalik, tak tahu Tuhan betul-betul wujud ke tak. Sebab tak tahu dia tak, Tuhan tak kesian kat aku. Itu lebih kurang macam tu. Sampai mempersoal seperti itu. Hadirin wal hadirat. Ini yang kita takutkan. Sebab itu yazidu iman, yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Na'udzubillah min zalik, kita takut sampai keadaan keyakinan itu hilang benar-benar kerana banyaknya maksiat. Oleh itu kita kena jaga ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalian semua jagalah diri-diri kalian semua dan keluarga kalian daripada api neraka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut di sini oleh syarih, oleh sahabat saya, iaitu keluar daripada perhambaan dirimu kepada makhluk. Jadi apa? Orang yang buat kerana makhluk, ibadah kerana nak dilihat, ibadah supaya dianggap soleh, ibadah supaya dianggap baik. Apa dia kata? Kamu keluar daripada perhambaan dirimu kepada makhluk dengan tidak menjalani hidup kerana mencari perhatian mereka. Supaya kita keluar daripada nak ditengok orang. Ni kita kena keluar dari itu. Dan tidak bergantung hati kepada mereka. Ada orang buat sebab nak orang tengok kita. Ini bahaya. Makhluk hanya diciptakan untuk kamu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla melalui mereka. Jadi iaitu apa? Kita ini dicipta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat tersebut, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tuan-tuan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang ini bukan kepada lainnya. Bukan kita ibadah supaya girlfriend kita tengok kita, girlfriend kita anggap kita ni soleh, girlfriend kita pesanan kita. Bukan. Ini. Dia jangan kita ibadah supaya apa? Biar orang-orang masjid tengok aku ni orang yang rajin pergi masjid. Biar boleh dipilih jadi AJK masjid, biar boleh jadi tu, jadi ni, dapat jawatan. Tak boleh. Biar kita pun pergi dekat masjid ibadah, biar orang kampung semua tengok aku ibadah rajin, supaya nanti dia pun akan vote aku.
Bila raya yang akan datang, biar anda dekat ni. Biar anda dekat ni banyaklah yang keluar mula lagi macam-macam. Lepas habis tu hilang hadis lepas hadis je dah tak pernah nampak dah dekat masjid. Jangan sampai tuan-tuan. Jangan sampai seperti itu. Kalau buat ibadah itu biar kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini yang diingatkan oleh Imam Arsalan. Kamu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla melalui mereka. Termasuklah dengan mengambil sebab melalui mereka. Mengambil sebab melalui mereka maksudnya apa? Jadikan makhluk ini kepada asbab kepada apa yang kita nak. Sedangkan hanya Allah sahajalah yang memberi kemanfaat dan yang menolak mudarat. Ini yang kadang ada orang tanya Ustaz bila sebut ajar apa yang membakar? Api yang membakar ke Allah yang membakar? Kalau api yang membakar nanti iman boleh gugur. Kena ingat Allah SWT yang membakar hakikatnya. Dia kata kalau macam tu makan ubat macam tu Ustaz. Bukan saya nak melarang makan ubat, bukan. Ada yang tegur dia kata, Ustaz, nanti orang datang nak makan ubat Ustaz, orang tak nak ambil vaksin tak nak apa. Bukan macam tu. Kita usaha memang kita usaha. Tapi kita kena ajar kepada orang awam. Orang awam tak boleh lagi tahu ini. Mana boleh? Ini yang kita pakai dah. So saya kata ini reality. Ada rujukannya. Boleh rujuk dalam kitab-kitab. Kesalahan orang percaya bahawa ubat yang menyembuhkan. Tapi bukan berarti kita jangan makan ubat. Usaha memanglah kena ada usaha. Tapi kita kena ajar kepada orang awam letak iman dalam hati. Hakikatnya yang menyembuhkan Allah SWT semata-mata. Kan? Yang kita buat ini hanya asbab adiyah, asbab secara adat sahaja. Letakkan hakikatnya Allah SWT yang menjadikan. Ini kita kena ajar macam tu. Awam tak awam kena ajar macam tu. Kalau tak akan jadi celaru. Sampai dah jadi ustaz sekalipun, dah kerti bahasa Arab sekalipun, tak boleh bezakan tentang hakikat sesuatu yang menyembuhkan siapa. Sampai dia percaya Allah memberi kuasa kepada ubat untuk menyembuhkan. Itu salah. Itu namanya kuat penggodaan. Itu pendapat Mu'tazilah. Pendapat Ahli Sunnah tak. Hakikatnya Allah yang menjadikan. Tapi Allah menjadikan sebab adat ubat itu salah satu sebab adat. Tapi hakikat yang menjadikan sembuh adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena diajarkan kepada orang awam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak kisah awam tak awam, akidah tu kena ajar dengan cara yang betul. Sebab ini adalah apa yang wajib kita imani dalam hati kita. Biar jangan sampai ada awam atau tidak awam yang confused tentang akidah. Akidah ni benda yang pertama sekali, awal wajibin alal mukallafin. Perkara yang paling awal sekali yang wajib bagi seorang mukallaf. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebab itu saya lebih suka kita berbicara, kita ada sumber. Pengajian ni tak boleh tak ada kitab. Kena ada kitab, kita baca per baris. Macam kat pondok-pondok. Pondok-pondok ni memang baca kulit ke kulit. Ini yang kita buat tuan-tuan. Kulit ke kulit. Kulit ke kulit. Bukan pilih mana saja tematik. Bukan tematik. Pilih mana saja dah selesai. Tak boleh. Dia tak boleh buat challenge style di universiti. Yang per isu tak boleh. Dia kena kulit per kulit. Biar ilmu itu sampai menyeluruh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Syekh Arsalan terhadap masalah akidah ini. Lalu beliau berkata wa kullama kharajta anka qawiya yaqinuka. Ini maksud dia apa? Yaitu setiap kali kamu keluar daripada diri kamu, bertambahlah keyakinanmu. Maksud dia apa tuan-tuan? Iaitu keluarlah. Iaitu setiap kali kamu keluar daripada diri kamu. Macam mana nak keluar daripada diri kamu? Iaitu kamu keluar dari perhambaan diri kepada dirimu sendiri dengan mengikut syahwat dan merasa ujub kepada mengikut perintah Allah Azza wa Jalla dan merasa kebersamaan taufik dan bantuannya dalam segenap diri dan hidupmu seluruhnya. Itu maksud dia tuan-tuan. Iaitu apa? Orang yang beribadah ni kerana nak tunaikan syahwat tu. Dia buat ibadah ni sebab nak merasa ini dia hebatnya aku ni. Ini syahwat.
Dia buat untuk syahwat dia buat untuk dia termasuk berpuasa sebab nak diet badan dia slim. Itu dia niat puasa. Ini semua niat-niat yang tidak murni kerana Allah SWT. Bukan nak kata tak sah secara fiqh sah, bukan nak kata ulama tak bahas. Imam Suyuti bahas kata sah, kan? Cuma di peringkat orang sufi, golongan tauhid orang sufi, tauhid sufi, maka ini suatu kecacatan. Tuan-tuan, ini suatu kecacatan. Sebab apa? Cacat dalam ibadah kita masih mencampurkan ibadah kita pada selain Allah. Maksudnya kita masih meletakkan ibadah kita menyekutukan Allah di dalam ibadah kita. Kita ibadah kepada Allah tapi dengan niat yang lain juga, berarti seolah-olah menyekutukan Allah di dalam ibadah kita. Ini yang bahaya. Ini yang diingatkan oleh ulama. Sehingga kan orang itu merasa ujub. Ujubnya apa? Hebatlah tu. Istiqamah tahajud. Hebatlah tu. Aku dapat main masjid ni, jamaah Lailatul Qadar. Hebatlah tu. Boleh puasa lengkap. Hebat ujub. Ujub ni penyakit hati. Kalau orang nak rasa nak lawan ujub ni, ujub ni Masya Allah penyakit dia. Sebab itulah kenapa golongan-golongan sufi dia ada amalan dipanggil dengan suluk. Jadi jangan salah faham. Ada orang-orang yang tak faham tentang istilah-istilah tasawuf. Bila orang tu pergi suluk, dituduh tinggal Jumaat lah macam-macam. Tak betul. Suluk ni maksud dia apa? Suluk ni maksud dia khalwah, menyendiri. Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira menyendiri sampai turunnya wahyu. Bukan dia nak cari wahyu, dia tak nak cari wahyu. Dia cuma bertafakur, kan? Bertafakur, iaitu ialah berasa umat waktu itu orang Quraisy lah menyembah berhala dan lain-lain. Dia bertafakur kepada Allah SWT. Ini, jadi dia dah kenal Allah, dia dah tahu wahyu dah sampai dalam bentuk mimpi dan lain-lain. Tapi dia merasa ada yang tak kena, nak bersihkan hati, nak bersihkan, nak betul-betul find reality. Walaupun dia dah tahu bahawa semua berhala itu adalah dusta dan Allah SWT itu Tuhan yang Maha Esa, dia tahu. Sehingga datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Itu nama dia. Tapi orang sufi juga, bila dia nak bunuh ujub, dia pergi suluk khalwah, menyendiri. Tapi menyendiri tak semestinya kena naik gunung, masuk gua, bukan. Tak betul. Ada yang suluk dengan cara iaitu tidak cakap dengan orang lain, duduk kat rumah dalam diri, berzikir, baca Quran dan lain-lain. Kalau bulan Ramadan iktikaf 10 malam terakhir ni, tuan-tuan kat sini niat iktikaf. Masuk masjid ni niat iktikaf. Yang malam tadi tak iktikaf kat masjid, mungkin dia solat kat rumah, baguslah, tak ada masalah. Sekarang ni duduk kat sini niat iktikaf. Iktikaf ataupun suluk tak semestinya di dalam gua, tak semestinya naik gunung. Yang penting dia tidak memperhatikan manusia lain. Dia sibuk dengan diri dia sendiri. Dia berzikir dalam hati dia sendiri. Dia baca Quran, dia penuhkan ibadat untuk diri dia sendiri. Dia tidak ujub, dia nak lawan ujub. Tapi kalau orang yang tidak iktikaf, tidak suluk, dia suka dengan kawan ke, dengan apa ke, dengan sembang, boraknya dan lain-lain. Bukanlah tak boleh, memang tak boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau orang nak lawan ujub, tak boleh. Dia tak cerita ke orang apa dia buat. Dia tak anggap diri dia hebat, dia cuba beristighfar banyak-banyak. Sebab itu setengah ulama sufi kata, orang atau umat yang paling mudah nak lawan ujub ni orang awam. Dia orang awam, dia tak ada banyak agama, ilmu agama maksud dia. Tapi dia istiqamah solat, lima waktu. Dia buat ibadat tanpa niat nak orang tengok, sebab dia tahulah diri dia tak ada ilmu, diri dia hina, diri dia yalah orang awam gitu contoh dia. Maka bila dia beribadah, dia buat solat, istiqamah, tak muncul dalam diri dia, dalam hati dia wujud sama sekali. Justru perkara ini menyebabkan dia lebih dekat dengan Allah SWT daripada orang yang alim yang berilmu.
atau orang yang tahu kepentingan beribadah ini. Sebab apa bagi dia tahu ni dia nak dapat syukur, dia nak dapat nama, dia nak dapat macam-macam. Jadi lagi berat. Maka betul lah, la yastawi, tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, kan? Dan Quran jelas, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu tak sama. Juga di dalam ibadah. Maka betul lah sabda Rasulullah SAW, para anbiya ujian dia lebih besar. Bawah dia adalah para awliya, wali-wali Allah. Berat juga, tapi lebih rendah sikit daripada para nabi. Lepas tu barulah awal derajat dia turun. Kalau alim ni walaupun tak sampai wali tu lebih tinggilah dugaan dia daripada orang awam. Sebab dugaan ujub. Dia ada, tapi di satu sisi dia tak boleh tinggalkan, dia kena menjadi panutan umat juga. Umat kena jadikan dia sebagai idola, umat kena jadikan dia sebagai kiblat, umat kena jadikan dia sebagai contoh. Maka dia kena zahir untuk sampaikan dakwah tersebut. Tapi at the same time dia kena tutup wujud dia, dia buang wujud dia. Berat dia. Saya ada memang kawan ustaz alim, tapi dia memilih untuk melawan nafsu dia dengan tidak menzahirkan diri dia. Tapi saya tahu dia orang yang sangat alim. Wallahi saya tahu dia orang yang sangat alim, bertakwa, hebat. Ibarat dia kalaulah tiba-tiba dia jadi mufti, oh memang Masya Allah, alim kabir, mana-mana negeri. Cuma dia sebab zuhud dan tawaduk dia. Tuan-tuan saya sebut nama bukan dia kenal. Ini contoh dia. Tapi betul, dia suruh dia ada murid, ada apa, tapi dia kalau pergi nak limitkan, orang tetap datang. Bila orang tu berilmu, orang tahu tu ada berilmu, murid ni tak kisah ada sijil, tak ada sijil, ada duit, tak ada duit, nak kerja apa, nak makan apa, tak fikir semua tu. Dia pergi datang, jumpa menuntut ilmu, kelas, nak ambil ilmu dengan dia. Jadi kalau orang datang, nak jumpa dia, nak ngaji, dia bagilah, dia mengajar, tak ada masalah. Tapi dia tak nak suahirkan diri dia tak nak kehadapan, dia tak nak jawatan, dia tak nak, semua tu dia tak nak. Dia tak nak sijil, walaupun dia ada sijil pun dia tak nak tunjuk dia. Orang pun tak tahu yang dia ada degree dari Al-Azhar, dia tak nak tunjuk sampai macam tu. Memang dia duduk pun jauh-jauh dekat Batang Kali, tak ada orang nampak kat sana. Batang Kali tu kan dekat Bandar Batang Kali tu. Dekat atas gunung, tengah hutan, jalan pergi hutan ni apa. Betul. Duduk kat tengah-tengah seorang. Ada pun masih hidup tengah muda, kita tak tahu. Tapi alim ni, Masya Allah. Cuma orang yang tahu orang datang ngaji dia. Yang datang ngaji tu kan biasa ustaz-ustaz yang datang ngaji ni. Alim pun tak alim. Ada lewat hadir ahadullah. Saya bagi contoh. Tapi sebab apa? Sebab dia tak nak lawan, dia nak lawan wujud, nak lawan takabur, nak lawan dia boleh buat macam tu. Dan bila saya tanya Syekh, entah ni ulama alim kenalah kita hadapan, waktu jadi mufti, jadi apa pun. Memang alim betul. Ba'ana usarah tak payah cakap lah. Bab hadis saya cakap lah. Dia semua dakwah hadis dah habis khatam. Dekat macam-macam tempat. Dari kutub tis'ah tu semua khatam. Kitab fiqh tu semua dia kuasai. Semua kitab fiqh dia kuasai. Semua jenis ilmu ilmu tu setawana dia dah kuasai. Dia nak belajar falak, dipanggil dia minta saya ajar falak. Tawadu ada sampai macam tu. Anda sekan nak belajar falak dia ni. Sekan nak belajar falak kereta ni. Dia kata, ada betul-betul falak dia dah tak tahu ada nak gaji. Contoh dia, okey, kita share ilmu lah. Bincang, muzakarah sama-sama, mengajar. Murid-murid dia pun ikut ngaji falak, contoh dia. Ni contoh dia, saya kata contoh. Ni orang nak lawan wujud. Tapi, yelah, dia sebab macam tu. Tapi tak boleh semua ustaz tu, kalau semua ustaz macam tu, siapa yang duduk kat depan? Nanti takut kan geng-geng merapu duduk kat depan. Duduk kat meja ni, baca kitab tak reti, bahasa Arab tak reti, tak pernah belajar pengajian Islam. Pakai apa, nampak macam pandai sikit tu, cakap hentam sana, hentam sini, duduk bid'ah orang, bid'ah sini. Itu yang akan duduk kat meja ni. Itu kita tak boleh juga. Jadi saya ni memang tak nak malas nak mengajar masjid, duduk universiti cukup lah kan. Macam menulis buku, kan banyak yang bersyarah macam ni juga. Sebab nak lawan takabur, wujud. Tapi kawan-kawan, Ustaz Samah Mufti, Dato' Yusof pun kata, kalau entah tak mengajar, kau orang yang tak layak mengajar. Dia kata macam tu. Itu juga. So nak tak nak kita terpaksa terjun dalam dakwah. Tapi nak lawan penyakit dia susah. Tapi orang awam lagi mudah. Sebab dia tak ada. Dia tak ada ilmu tersebut. So bila dia beribadah, ujung tu tak muncul.
Kecuali dia ternama. Dia awam tapi dia ternama. Ada nama, ada pangkat, ada politician contoh dia. Orang ahli politik yang tidak memiliki background agama. Misalnya dia mungkin itu diuji. Tapi kalau orang awam yang lemeh, yang orang tak kenal dia duduk ni, dia cuma istiqamah solat, dia solat ini, tadi itu je kerja dia. Muncul tak muncul dalam hati dia. Cuba tuan-tuan puan jadi macam tu. Kalau ada kesempatan jadi gitu, biar macam tu. Tapi Ustaz, saya naklah orang yang berilmu. Alhamdulillah, tak lambat lagi, cuba. Tapi, this is what we call dalam bahasa Inggeris, a great power comes with a great responsibility. Spiderman kan? Dia kata macam tu. Which is true. Ini kita kena hati-hati. Tapi bukan kita tak boleh, saya tak nak jadi alim lah. Tak boleh juga. Kerana ilmu itu wajib ada. So, memang susah kita. Ini ujian Allah SWT. Allah takdirkan macam tu. Tapi tugas kita adalah menjalani hidup ini dengan apa yang telah Allah gariskan. Itu yang paling penting. Kalau orang tu boleh pegang pada itu saja, menjalani hidup ini dengan apa yang Allah telah gariskan, insya-Allah wujud riak semua akan hilang daripada diri kita. Ini yang dikata, setiap kali kamu keluar daripada diri kamu, wujud kepada mengikut perintah Allah dan merasa kebersamaan taufik dan bantuannya dalam segenap diri dan hidupmu seluruhnya, bertambahlah keyakinanmu. Qawiya yakinuka. Keyakinanmu semakin lama semakin bertambah. Keyakinan kita bertambah. Ya. Kenapa bertambah? Sebab kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tak lihat kepada diri kita. Kita keluar daripada penyakit hati. Ini yang kita kena buat. Penyakit hati ini nak lawan susah. Tapi kena usaha. Setiap kali ada benda yang tak baik dalam hati, istighfar banyak. Astaghfirullah. Niatkan, bayangkan istighfar itu kita cucuk dekat tempat nafsu tersebut. Dalam hati ni cucuk hati itu. Istighfar, astaghfirullah. Dia betul-betul mati. Itu kena ada macam tu. Bukan senang Ustaz. Memang dah senang. Memang susah, tapi usaha kena ada. Jadi berhadap Abu Bakar. Fasal kedua, hamba yang ditawan dan merasai kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Iaitu kebersamaan, iaitu apa? Hamba yang ditawan dan merasai kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa Taala. Jadi macam mana ditawan? Ditawan ni maksudnya hati dah bersama Allah SWT. Orang yang dah tenggelam dalam syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dah betul-betul khusyuk. Ini nak dapat khusyuk. Saya terus terang lah. Banyak orang kata solat khusyuk tak? Khusyuk. Tapi saya beritahu, saya tahu, saya yakin khusyuk itu perkara yang paling susah. Khusyuk ni perkara yang paling susah. Kita kena iktiraf perkara tersebut. Bukan mudah untuk dapatkan dia. Nak dapatkan dia ni, kita kena sebatikan zikir la ilaha illallah tu dalam darah dan daging kita. Baru kita boleh dapat khusyuk. Kalau tak tu kita sembang dia khusyuk. Kita hakikatnya tidak khusyuk. Lalu apa kata al-Imam Arsalan, dia kata, ya asir syahwati wal ibadat, wahai kawanan syahwat dan ibadah. Ya asiral maqamat wal mukasyafat, wahai hamba maqamat dan mukasyafat. Maksud dia apa? Iaitu maksud dia, iaitu manusia tertawan. Manusia tertawan iaitu dalam pelbagai bentuk perhambaan. Ada yang menjadi hamba dalam kegelapan, dan malah ada yang menjadi hamba dalam cahaya. Oleh itu para ulama sufi mengatakan bahawa hijab yang menutupi Allah Azza wa Jalla sehingga manusia lalai daripadanya ada dua jenis, iaitu hijab zulmani, tabir kegelapan, dan hijab nurani dan tabir kecahayaan. Iaitu apa? Hijabnya itu. Ada yang zulmani, ada yang nurani. Bahkan takbir kecahayaan inilah yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. Dia cahaya tapi dia menjadi takbir bagi manusia. Macam mana boleh? Bukankah kita berdoa Allahumma nawwir qalbi bi hidayah
biibadatika, iaitu ya Allah, cahayakanlah, terangilah hati kami dengan beribadah kepadamu. Itu nakal. Cahaya, enlighten us with our servitude to you, O Allah. Lalu dijawab, ibadah, ketaatan dan kebaikan juga menjadi tabir penutup antara hamba dengan Tuhannya, sehingga daripada itulah terbitnya sifat wujud bangga diri. Terterlompat. Bahkan tabir cahaya inilah yang paling ditakuti oleh Nabi SAW ketika menyebut tentang syirik yang tersembunyi, iaitu pada sifat riya. Sifat riya adalah penyakit yang tumbuh dalam jiwa hamba yang berkait rapat dengan hijab nurani. Riya ini yang paling mudah yang berlaku. Kalau orang riya tu, dalam hati dia riya tu, ini dah satu penyakit pada hati dia. Lalu disebut ibadah, ketaatan dan kebaikan juga menjadi tabir penutup antara hamba dengan Tuhannya, sehingga daripada itulah terbit sifat ujub, bangga diri, takabur, sombong, dan riak menunjuk. Jadi kalau kita ibadah ni nak kena lawan, susah. Tapi tak boleh pula kita dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, dia ada satu makalah, memang riak ni penyakit yang kita kena lawan. Tapi kita meninggalkan ibadah kerana nak lawan riak dan dilihat orang juga riak. Juga syirik khafi. Orang ni dia biar nampak yang dia ni tak beribadah kepada Allah. Yang dia biar nampak, orang nampak dia ni orang yang nakal, yang tak soleh. Sebab nak orang nampak dia macam tu. Supaya biar orang ingat dia tak riak. Itu pun dah riak. Itu boleh faham. Dia ni buat, dia nampak bukan tak solat, dia solat, mungkin dia tak zahirkan diri dia pergi masjid. Orang tanya kenapa tak pergi masjid? Dia pergi masjid kan riak. Ini contoh dia. Pergi masjid kan riak. Itu dah riak tu. Susah tu Ustaz. Pergi masjid riak, tak pergi masjid riak. Malah susah. Kita iktiraf susah. Tapi ini dia nak ingatkan kita lah. Jadi satu-satu cara untuk lawan riak ni bukan kita meninggalkan masjid. Bukan kita meninggalkan ibadah. Bukan kita meninggalkan ketakwaan kita. Tapi kita sentiasa mengingat diri kita. Ini tujuannya. Ingat diri kita. Yang mana penyakit riak ini sentiasa ada dalam diri kita. Ini yang dipanggil dengan tabir nurani. Dia menjadi penghalang walaupun dalam bentuk nurani, bentuk cahaya kepada Allah. Tapi jadi penghalang kita kepada Allah SWT. Susah kan? Memang susah. Tapi kita kena lalui. Dan ini benda yang fardu ain. Dalam kitab Ibn Ashir, dia termasuk maklum. Dia bukan maklum, daruri. Apa yang menjadi wajib ala kulli mukallafin, atas sekalian mukallaf. Jadi kita must always remember ourselves, menjauhkan daripada segala bentuk kesyirikan dan keburukan. Maka Asy-Syaikh banyak menyebut tentang tabir-tabir kecahayaan seperti ibadah, malah maqamat, peringkat-peringkat hati, dan mukasyafat, sikapan tabir hati. Jika semua itu adalah tujuan tertinggi daripada seorang hamba dan penyaksian teragung daripada seluruh kehidupannya, sedangkan dia seharusnya menjadikan hanya Allah SWT sebagai tujuan tertinggi dan penyaksian teragungnya. Tapi kalau orang dah mula buat kerana benda lain, dia akan terhijab daripada perkara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat Allah, insya-Allah kita boleh berhenti kat sini. Insya-Allah pada minggu hadapan, tak tahu ada ke tak ada tu saya tak tahu. Tapi saya mengucapkan selamat hari raya Ma'zilatin. Tapi saya seorang raya sini, saya tak risau. Kecuali tuan-tuan semua dah balik kampung. Kalau kampung Gombak lah tu. Saya kampung Gombak, mak asal Gombak, kampung kat Gombak. Jadi kalau yang kampung
Jauh-jauh insya-Allah mohon maaf zahir dan batin. Segala silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Insya-Allah ingat jangan dah tak sabar nak raya pergi raya Jumaat. Tunggu dulu. Pemegang mohon susah nak nampak anak bulan. Hampir mustahil kita. Betul nampak anak bulan. Tapi kalau ada yang tergamar nak raya Jumaat tu, wallahu alam lah. Insya-Allah dengan harapan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.